alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan bukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah tahu semua. Adik-adik yang dekat belakang, adik-adik, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Apa kalau tak boleh jawab, tak boleh balik lagi. Berapa bila? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Berapa 7 Rabiul Awal? Apa mengaji ke mana ni? Tahun gajah. Berapa? Tahun gajah. Tahun? Tahun gajah. Tahun kambing ke tahun gajah? Tahun alfil. Tahun kambing. Alfil. Masya Allah, tengok anak-anak tuan hebat kat sini. Boleh jawab disebut dengan Amul Fil. Tahun gajah. Berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Kira dulu satu. Boleh balik tu, boleh balik tu. Dah balik tak? Nak balik lagi? Kena. 11.30 balik pada ni. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Tuan-tuan, pembaru rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tengok macam ni, Nabi SAW yang telah diutuskan, kita tak cerita daripada awal sehingga ke penghujung dia. Nak cerita awal ke penghujung, pukul 2 pagi balik. Nak cerita daripada awal ke penghujung, kita nak sebut sirah Nabi pada awal ke penghujung tak? Pukul 2 pagi. Pilih mana ni? Dah balik awal kan balik lambat? Dah balik awal tak? Anak tuan dah balik lambat. Memang jam yang budak-budak ni. Dia tak tahu pukul 2 pagi tu macam mana letih yang kita nak berjaga tu. Baik. Jadi ketika mana Nabi SAW dipilihkan, Allah Ta'ala pilihkan ayahandanya adalah orang-orang yang terpilih, bukan kaleng-kaleng punya orang tua. Kemudian dipilihnya ibunda Nabi SAW, Abdullah. Pilih isteri pun bukan kaleng-kaleng punya isteri, bukan ambil jenis tepi jalan, angkut jom duduk atas batu, okey kita menikah. Tak macam tu. Dipilihnya Nabi SAW, dipilihnya Abdullah telah memilih Sayyidatina. Kita sebut dengan Sayyidatina. Walaupun ada orang yang menyebutkan bahawasanya ibu ayah Nabi SAW itu bukan orang Islam, tetapi kita ni menghormati mak ayah Nabi SAW. Sebab apa kita sebut dengan kalimat, saya lebih suka menggunakan kalimat dengan Sayyidi. Makna kita sebut tuan juga kepada ayah Nabi SAW, juga kepada ibunda Nabi SAW. Sebab ketika itu tidak ada Nabi, maka mereka disebut dengan Ahlul Fitrah. Maksud Ahlul Fitrah, mereka adalah zaman yang tidak ada ataupun tidak sampai kepada mereka ketika itu dakwahnya Islam ketika itu. Tidak ada Nabi pada ketika tersebut. Jadi kemudian bahwasanya siapa nama ibunda Nabi? Adik-adik ini kat belakang, siapa nama ibunda Nabi? Sayyidatina Khadijah. Khadijah. Tengok tuan-tuan dia jawab Khadijah tu. Jam ni. Nama apa? Nama Aminah. Nama Aminah yang terpercaya. Ya. Jadi Sayyidatina Aminah dan juga kemudian ayah Nabi SAW. Namanya apa ayah Nabi? Abdullah. Nama Abdullah. Alhamdulillah. Jadi dua-dua pasangan ini adalah orang-orang yang hebat, keturunan yang hebat. Allah Ta'ala pelihara Nabi SAW dengan garis susur galur keturunan yang hebat. Jadi sebab itu apa pengajaran yang kita nak ambil? Kita nak ambil pengajaran yang pertama sekali, sebelum kita nak ada keluarga, kita nak bina keluarga, adalah kita pilih pasangan yang boleh kita jadikan ibu kepada anak-anak kita, dan boleh bagi orang perempuan dipilihnya pasangannya ayah yang akan nantinya menjadi orang yang bertanggungjawab untuk nak bantu, nak uruskan keluarga dia. Ini yang pertama kita nak belajar. Kemudian bila kemudian baginda Nabi SAW dilahirkan, lahir Nabi SAW, ketika itu ayahandanya dah tak ada. Dia jadi yatim, menjadi yatim ketika mana Nabi SAW berada di dalam kandungan ibunya. Susah tak macam tu? Susah. Susahnya seorang ibu ketika mana dibesar dia dalam keadaan hamil, suaminya tidak ada.
Kemudian dia berada di rumah Abdul Muttalib, dan beliau telah melahirkan anaknya, yaitu baginda Nabi SAW di rumah Abdul Muttalib. Susah situasinya. Maksud susah adalah keadaan tidak ada suami dekat dengan dia. Susah situasinya itu. Kalau tak percaya, cuba tanya ibu-ibu kita nanti. Ketika mana ibu mengandung saya susah tak mak ni? Cuba tanya balik. Dia kata bukan susah, sangat susah. Bukan senang 9 bulan nak dalam keadaan kita ni duduk dalam perut dia. Walaupun ada je orang lelaki dah 9 tahun mengandung tak bersalin lagi pun ada. Ada ke tak? Ada, dah 9 tahun pun ada, dah 10 tahun pun ada tak bersalin-salin dia tu. Tengok baby ni 2 ke, dulu baby ni 3 kan dalam perut tu. Tetapi nak sebut betapa susahnya seorang ibu ketika mana mengandung 9 bulan, kemudian tiada pula suami di dekat dengan dia. Satu keadaan yang sangat menyusahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang kepada kehidupan di dunia ini, dan alhamdulillah dapat kita rasa sampai ke hari ini bagaimana Allah Ta'ala telah memilihkan seorang manusia yang penuh dengan dugaan daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi dan penuh dengan dugaan, penuh dengan cubaan dalam hidup dia. Sebab itu bila kita susah sikit, maknanya janganlah kata aduh susahnya hidup aku ni. Kita tak apa susah hidup kita sekarang ni. Elektrik ada, kemudian nak telefon mak ayah kita dengan handphone sekarang dah senang. Kemudian kita nak bergerak motor dah ada, kenderaan dah ada, semua senang zaman sekarang ini. Berbeza dengan keadaan Nabi SAW ketika mana itu elektrik pun tak ada, ya. Dan sekarang ini aircon pun ada juga. Aircon dah ada, kipas dah ada, semua dah ada sekarang ini. Walaupun kadang-kadang ada kita beritahu, dia kata jomlah pergi ke masjid. Buat apa nak pergi ke masjid? Jomlah solat jemaah apa semua. Tak nak lah. Sebab apa? Sebab ni apa punya masjid ni panas. Sebab tak ada aircon, yang ada kipas je. Lepas tu meeting, mesyuarat ahli jawatan kuasa masjid, pasang aircon. Berapa aircon dia pasang ni? 1, 2, 3. Tak larat nak kira dia ni. Pasang. Semua pasang. Bila ada program, pasang semua aircon. Lepas tu dia kata dah pasang aircon, dia kata jomlah datang ke masjid. Tak nak datang. Sebab apa? Sebab sejuk, gedi nak terkencit. Oh, masa panas pun tak nak datang, masa sejuk pun kau tak nak datang. Bila kau nak datang? Itu persoalan dia. Sebab itu kita belajar, kalau kita sebut diri kita ni susah, tak payah mana kita ni, banyak senang. Kalau sahabat Nabi dulu kapet macam ni lah dipasang dekat sini, serasa bukan setakat solat sunat tu 20 rakaat 40, mereka ni memanjang duduk dekat sini, ya. Jadi sebab itu kadang-kadang senang ujian Allah Ta'ala. Kesenangan adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kepada tadi. Sebab itu bila kita tengok baginda Nabi SAW ajarkan kita, Nabi SAW ajarkan kita untuk keadaan apapun. Nabi SAW dah beritahu kepada kita cara dia. Misalnya kita sebut bila keadaan kita nak solat berjamaah, kemudian dibagi tahu oleh Nabi SAW macam mana cara nak pilih imam tu. Nabi dah bagi tahu cara nak pilih imam pun. Nabi SAW dah bagi tahu. Sebegitu detailnya urusan Islam ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau nak urusan nak pilih makmum, tak ada masalah. Makmum tak ada syarat apa. Makmum pekak boleh tak? Makmum pekak boleh ke tak? Boleh. Makmum bisu boleh ke tak? Makmum sengau boleh ke tak? Boleh. Makmum muda boleh. Makmum tak ada kaki, makmum tak, segala keadaan tak ada syarat. Bahkan orang yang tak ada akal pun boleh dia untuk jadi makmum. Yang jadi persoalan nak jadi imam. Yang pertama sekali kata Nabi SAW, kalau nak jadi imam adalah disebut dengan apa? A'lamuhum. Yang paling alim di antara kalian, pilihlah dia jadi imam. Pilih yang paling alim. Sebab apa? Sebab dia tahu hukum hakam. Kadang-kadang kita duk mengaji lama dah ni, makcik-makcik kita mengaji lama dah.
Pakcik-pakcik sekalian, tuan sekalian, kita mengaji lama dah. Bila kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang solat asar. Solat asar. Bila ada imam tu dia lupa duduk tahiyat awal. Dia berdiri. Yang makmum dekat belakang ni dia tunggu. Imam tak duduk tahiyat awal. Macam mana ni? Ada setengah makmum dia berdiri ikut imam. Ada setengah lagi dia duduk, setengah lagi dia duduk, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Aku naik, aku turun, aku naik, aku turun. Dia tak pasti. Tolong mengaji lama dah. Sebab itu kita sebut ada perlukan imam yang tahu. A'lamuhum. Ustaz, ada 2 orang dekat kampung kami yang dua-duanya dia alim. Kalau macam tu kata Nabi SAW, pilih yang afsahuhum, yang paling fasih bacaan dia. Yang paling fasih bacaan dia. Sebab tetapi ada 2 orang alim, satu lagi dia agak sengau sikit, satu lagi dia bacaan belum fasih. Siapa dipilih jadi imam? Pilihlah yang fasih. Tapi ustaz, dekat kampung kami ni dua-duanya sengau dan seluruh jemaahnya sengau. Maka tak apalah, jadilah imam yang sengau itu. Tak apa.